Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Pro. So, dalam konten pada kali ini saya akan sambung di part kedua mengenai unboxing pada tempoh hari, iaitu unboxing Wi-Fi 6 daripada Totalink. So, untuk konten pada kali ini saya akan tunjukkan pada korang, bagaimana saya cuba untuk sambung Wi-Fi 6 tadi tu menjadi mesh Wi-Fi. Mesh Wi-Fi ini seperti yang saya katakan sebelum ni, ia akan meluaskan signal di dalam sebuah rumah. Sama ada rumah korang tu 2 tingkat ataupun rumah korang tu besar, banyak bilik-bilik. So itulah konsep mesh Wi-Fi tu, dia akan meluaskan signal di dalam rumah anda. So jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Pro. Alright, sebelum kita teruskan ke bagian macam tutorial, untuk saya tunjukkan bagaimana saya cuba sambungkan Wi-Fi 6 Totalink ini menjadi mesh Wi-Fi. So saya tunjukkan kepada korang sekali lagi rupa Wi-Fi ini. Ini dia guys, yang saya unboxing pada hari itu. So pada korang yang mungkin belum menonton video unboxing, korang boleh semak video di atas ni. Korang boleh tengok saya unboxing Totalink mesh Wi-Fi 6. So inilah dia, pandangan di hadapan. Warna hitam guys. So di sini jenama dia Totalink. Dan di bagian belakang ini terdapat 4 port, 4 port LAN, support 1000 Mbps. Ini one dia. Macam biasalah, ini dia punya power supply, ini button reset semua ada di sini. Ini. So di bagian bagian belakang tidak apa-apalah. Sekadar hanya label, dan dia menggunakan 4 antena. 4 antena. So saya tunjukkan pada satu lagi pada korang. Ini dia pasangannya, Wi-Fi 6, USB Wi-Fi 6. So USB Wi-Fi 6 ni akan disambung kepada komputer korang. Kalau komputer korang yang jenis mungkin model lama, tiada sokongan Wi-Fi 6, korang kena beli inilah. Nanti saya akan ceritakan kenapa korang mesti beli Wi-Fi 6 untuk device korang, komputer korang di rumah. So nanti selepas tutorial ini saya akan beritahu lah kenapa korang mesti upgrade korang punya sistem networking, terutamanya Wi-Fi 6 daripada Totalink. Alright, untuk di video seterusnya ini saya akan tunjukkanlah pada korang. Saya akan tunjukkan pada korang dua Wi-Fi ini. Saya akan meshkan, saya gabungkan menjadikan satu, supaya dua-dua Wi-Fi ini boleh berkomunikasi, berhubung antara satu sama lain, agar signal di dalam rumah korang tu menjadi kuat. So ikuti tutorial yang saya tunjukkan pada korang ni. Sangat mudah sebenarnya, sangat senang untuk gabungkan dua Totalink Wi-Fi ni menjadi mesh Wi-Fi. So ikuti video ini. Di bagian pertama ni, seperti yang korang nampak, saya cuba masuk ke dalam sistem Totalink ni, dan saya terus ke bagian mesh, di mesh Wi-Fi ini, yang ini, dan saya masuk di bagian ini dan pilih bagian yang ini. Bila sampai di sini, saya aktifkan bagian yang ini, dan bagian yang ini, pilih bagian yang ini dan apply. So kita tunggu bagian apply ini dan setting ini diproses sehingga selesai. Apabila proses ini telah mencapai 100%, korang akan dapat lihat paparan yang seperti ini. Terdapat beberapa paparan. So korang hanya ikut apa yang saya buat di sini nih. Pertama korang pilih di bagian yang ini, di bawah nih. Korang boleh tengok bagian bawah nih. Kalau korang mau ubah boleh ubah. Kalau tidak, teruskan saja. Klik bagian ini dan dia akan tunggu sehingga selesai proses setting ini. Dan apabila selesai proses setting ni, dia akan nampak seperti ini. Bagian ini akan selesai di bagian pertama sebagai controller. So apabila bagian pertama ni selesai, di bagian controller ni, kita beralih pula ke bagian yang kedua, iaitu bagian agent.
So korang dapat lihat selepas ni kita masuk ke bagian wifi yang kedua, yaitu untuk kita set up sebagai agent. Okey, di bagian ini kita akan set up sebagai agent. Okey, seperti yang korang nampak, saya masuk juga ke dalam sistem wifi ini dan pilih bagian yang ini. Okey, juga bagian ini dan pilih bagian agent. Dan kita apply. So dalam proses ni kita tunggu macam tadi sehingga proses ini selesai 100%. Okey, apabila proses ini telah mencapai 100%, okey, seperti yang korang nampak sekarang ni. Okey, selepas ni dia akan memaparkan paparan seperti ini. Okey, di situ korang akan dapat lihat, korang pilih yang bagian ini, aktifkan bagian ini dan apply sekali lagi sehingga mencapai 100%. Okey, di bagian ini korang kena masuk balik ke bagian yang pertama. Okey, seperti yang korang nampak dapat lihat ni di bagian controller. So, di bagian ini korang kena buat serentak sebenarnya untuk tekan bagian start mesh tu. Okey, bagian start mesh tu. So, korang kena serentak buat dengan yang agent. So, untuk makluman korang, saya menggunakan dua komputer yang berbeza dan setiap komputer ni di setup menggunakan wifi yang berbeza. So kena guna dua lah, sama ada korang guna komputer satu ataupun handphone satu juga boleh. So di bagian ini korang akan dapat lihat di video seterusnya saya tekan button start mesh tu secara serentak. So korang dapat lihatlah bagaimana sistem ini berhubung antara satu sama lain. Okey, di bagian inilah yang saya maksudkan tadi. Saya akan tekan secara serentak start mesh tu seperti yang korang dapat lihat sekarang. Apabila button start mesh tu ditekan, dia akan proses setting. Okey, tunggu sehingga selesai proses ni sehingga 100% dan ianya akan complete. Dan status di bagian controller tu korang akan dapat lihat bagian tu connected lah. Maksudnya bagian ini telah pun selesai wifi mesh. So kita tunggu bagian ini sehingga selesai. Okey, apabila proses ni telah selesai, korang akan dapat lihatlah connection successfully. So bermakna ianya telah pun berjaya dan kalau korang dapat lihat statusnya ianya telah pun berhubung. Okey, dua device ni dengan dua PC itu yang hijau tu berhubung antara satu sama lain. So yang warna biru dan warna merah tu adalah wifi mesh dan yang hijau tu adalah dua PC komputer yang berasingan. So korang dapat lihat lah, maksudnya wifi mesh ni telah pun berjaya disambungkan. So kita lihat juga di bagian yang satu lagi, yang sebagai agent tu, kita lihat statusnya selepas ini. Okey, kita login ke bagian agent, wifi agent ni. Kita lihat bagaimana status di wifi yang kedua tadi. So seperti biasa, masuk ke bagian ini juga. Seperti yang korang dapat lihat sekarang ni. Ini dia. So apabila korang login, dia akan dapat lihat seperti inilah. Masuk ke bagian ini. Korang dapat lihat statusnya sama juga macam yang pertama tadi. Dia berhubung antara satu sama lain. So ini bermakna ianya berjaya dihubungkan sebagai mesh wifi.
Alright, ini dia hasil mesh wifi yang telah saya setup tadi, seperti yang korang nampak. So ini dia Totalink wifi. So satu lagi Totalink wifi, mesh wifi. So ini dia mesh wifi seperti yang korang nampak, hanya power supply saja yang disambungkan. So mari kita lihat hasil daripada speed test Totalink ni. Okay, menggunakan USB 6 Wi-Fi 6, USB Wi-Fi 6 juga daripada Totalink. Okay, mari kita lihat. Saya menggunakan fast.com untuk menguji kelajuan internet. So ini dia hasil yang diperolehi daripada Totalink. So sekali lagi, pada korang yang mungkin tidak ada Wi-Fi 6 di rumah, so korang boleh dapatkan Wi-Fi ni. Link ada saya sertakan di bawah, so korang boleh cuba lihat link tersebut. Kalau korang berminat, korang boleh beli daripada link tersebut. So mari kita lihat sekali lagi kelajuan internet. Okey, ini dia hasilnya 530 Mbps. Saya menggunakan Unify. So sekali lagi lah, pada korang yang mungkin berminat untuk membeli USB Wi-Fi 6 Totalink ini dengan Wi-Fi 6, so korang boleh dapatkan link ada saya sertakan di bawah. Okey, boleh simak sekarang. Ini dia hasil review daripada produk Totalink. So korang boleh dapatkan ianya hari ini. Link ada di bawah. Alright, itu dia tadi video yang saya tunjukkan pada korang. Okay, bermula daripada saya cuba sambungkan menjadi mesh wifi, dan akhir sekali saya tunjukkan pada korang tadi hasil, hasil speed internet yang dihasilkan oleh USB Wi-Fi 6 daripada Totalink ni. So digabungkan pula dengan Wi-Fi ni. So korang nampak kan macam mana saya gabungkan tu sangat mudah sebenarnya. So di dalam video tu sebenarnya saya menggunakan dua komputer lah. Dua komputer seperti yang saya katakan tadi. Satu komputer untuk satu Wi-Fi, satu komputer lagi untuk satu Wi-Fi, supaya ia dapat digabungkan. Digabungkan menjadi mesh Wi-Fi. So saya ceritakanlah pada korang macam di awal-awal video tadi, kenapa korang mesti beli Wi-Fi 6, terutama yang daripada Totalink ni. Kenapa korang mesti beli? So saya akan cerita sedikit lah kepentingannya untuk bagi mereka yang mungkin mementingkan kelajuan internet secara maksimum di rumah korang. So saya akan terangkan selepas ini. Alright, kepada anda yang mementingkan kelajuan internet di rumah, saya ambil contoh lah. Sebagai contoh, katakanlah korang melanggan sesuatu telco tu 300 Mbps. Sebagai contoh, macam saya guna di rumah ni, saya menggunakan Unify. So saya melanggan 300 Mbps. So pada korang yang mungkin di rumah kan, yang mungkin masih menggunakan komputer model lama, kita ambil mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu punya komputer. So seperti sedia maklum lah, komputer tersebut hanya menyokong lebih kurang dalam sekitar, kalau Wi-Fi nya sekitar 2.4 GHz. Kalau dia punya network card mungkin sekitar 100 Mbps. So maksimum untuk kelajuan itu hanya mencapai pada tahap tersebut. So mungkin ramai yang akan merungut kan, macam merasa tertipu kepada telco. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya korang punya device tu yang sebenarnya tidak menyokong untuk kelajuan yang telah diberikan oleh sesuatu telco. So saya ambil contoh, katakanlah korang tadi mengambil 300 Mbps untuk langganan internet korang. So apabila korang menguji kelajuan internet korang menggunakan komputer model lama ataupun handphone model lama, so apa yang korang akan dapat, kelajuan pada paparan skrin itu hanya mencapai di bawah 100 Mbps. So baki lagi 200 hilang entah ke mana. So di sini saya ingin terangkan lah, kepada korang kena beli sesuatu, korang kena upgrade sesuatu. Sebagai contoh, korang kena beli device ni. Device ni lah sangat penting sebenarnya untuk menyokong kelajuan internet yang korang langgan setiap bulan. So apabila korang beli device ni,
Okay, orang masukkan ke komputer orang. So macam ini Wi-Fi 6. So dia akan lebih luas lah sebenarnya kelajuan yang dia support. So kalau korang langgan 300, dia akan sampai 300. So itulah, kebanyakan orang masih macam tidak berapa faham kelajuan internet ni. Korang dalam masa yang sama sebenarnya korang kena beli device yang support supaya kelajuan tersebut dapat mencapai secara maksimum. Alright, selain itu, pada korang mungkin yang tidak mahu membeli Wi-Fi macam ni, Wi-Fi 6 ni mungkin korang tidak mau, mungkin agak mahal sebenarnya. So sebenarnya ada pilihan lain, ada pilihan lain yang agak jimat. Korang boleh beli juga macam ni. Device ni sokongan untuk LAN, menggunakan kabel LAN. Yang tadi menggunakan Wi-Fi, yang ini menggunakan LAN dengan disokong oleh USB 3.0. Untuk yang ini saya akan terangkan kepada orang 3.0 ni apa bezanya dengan 2.0. Alright, untuk LAN networking ni, dengan sokongan 3.0, korang mungkin kalau korang berminat, korang boleh beli. Link aja juga saya sertakan di bawah ni. Di kedai Shopee ni korang boleh beli, murah saja ni. So saya akan terangkan apa bezanya 2.0 dengan 3.0. So katakanlah kalau komputer korang tu masih model lama, model lama, hanya sokongan USB tu mencapai 2.0. So ada sedikit masalah sebenarnya. Kelajuan yang korang akan terima pada komputer korang tu akan sedikit kurang. Speed internet tu. Tetapi kalau USB komputer korang tu support dengan 3.0, insyaAllah dia akan mendapat secara maksimum kelajuan tu. So inilah dia networking ni. Networking ni akan beri sokongan sehingga 1000 Mbps. 10, 100, 1000. Kebanyakan komputer yang lama masih tidak menyokong 1000 Mbps. Sebab itulah kelajuan internet korang mungkin akan cap di dalam 100 Mbps. So caranya korang kena beli benda ni. Benda ni banyak jenis sebenarnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau korang beli, pastikan ianya menyokong 1000 Mbps. Korang boleh semak link di bawah ni. Mungkin korang boleh beli juga kalau korang minat. Tapi kalau korang tidak berminat, belilah yang ini. Lagi mudah sebenarnya. Wi-Fi 6. Tapi yang penting, kalau korang guna Wi-Fi 6 USB ni, korang punya Wi-Fi mesti ada support Wi-Fi 6. Kalau korang mau beli, pastikan ianya support Wi-Fi 6. Begitu juga dengan korang punya handphone di rumah. Kebanyakan handphone yang model baru sekarang ni, ianya telah tersedia dengan Wi-Fi 6. So sekiranya handphone korang detect dengan Wi-Fi yang mempunyai Wi-Fi 6, dia akan keluar Wi-Fi 6. So apa yang baiknya kalau korang punya handphone dapat Wi-Fi 6, sama juga handphone korang akan menerima kelajuan internet yang maksimum. Tetapi kalau handphone korang itu hanya mencapai 5G, ianya akan kurang sedikit, hilang sekitar dalam 100 lebih Mbps. So agak rugi sebenarnya kan. Tapi itu bergantung dengan kemampuan korang untuk membeli atau tidak. So secara keseluruhannya, sekiranya korang ingin memaksimumkan penggunaan kelajuan internet korang yang korang langgan setiap bulan tu, so korang kena upgrade korang punya Wi-Fi, korang kena upgrade korang punya device seperti komputer, networking, network card, ataupun korang punya handphone. Seperti contoh ini, korang kena upgrade yang ini. Sebab apa? Kalau korang tidak upgrade device yang menyokong kelajuan maksimum, korang akan rugi di situ. Korang langgan 300 setiap bulan, tapi yang sampai dengan korang punya device sekitar 100 Mbps. Dan lepas tu korang komplain pada telco. Telco tipu yang saya punya speed internet ni hanya sekian-sekian. Tapi saya langgan 300, yang saya terima 100. So saya rasa ramai orang di luar sana akan terkena begitu. Sebenarnya bukan tertipu, tetapi dalam masa yang sama korang kena ambil perhatian korang punya device. So inilah dia pentingnya korang kena upgrade. Macam kereta lah kan, bila korang upgrade korang punya sistem engine, korang kena upgrade korang punya brake.
Sebab kalau korang tidak upgrade korang punya brake, korang akan meluncur masuk gaung. So sama juga macam sistem internet nih, networking nih, korang kena upgrade sesuatu agar mencapai maksimum speed yang korang terima di device korang. So rasanya sampai di sini untuk konten saya pada kali ini. Okay, review Total-Link Wi-Fi 6, USB Wi-Fi 6. So terima kasih kepada Total-Link Malaysia kerana sponsor korang punya produk untuk saya review pada kali ini. So kalau korang berminat untuk membeli barang-barang tersebut, korang boleh semak di bawah ni, link saya sertakan di bawah. Okay, korang boleh semak berapa yang jenis harga yang korang mampu untuk beli. Sebenarnya banyak lagi produk-produk di dalam dalam kedai dorang tu, terpulang pada korang untuk mau beli yang mana. So yang ini sebenarnya agak mampu milik, okay, untuk korang beli yang ini. Sekali lagi saya tunjukkan pada orang mampu milik, okay, untuk dibeli. Sebenarnya banyak lagi produk yang mereka jual. So korang boleh semak di bawah ni kan hari ni, mana tahu nak beli hati. Okay, sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye bye.